Fenomena El Nino, paras sumber air menurun. Cadangan catuan air jika perlu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria berangkat menghadiri istiadat pertawalan Raja Charles III. Istiadat berkenaan berlangsung di Westminster Abbey. Sri Paduka berdua tiba di London pada Rabu bagi mengadakan lawatan khas hingga 14 Mei atas persilaan rasmi Raja Charles III. Kota London menjadi tumpuan dunia dengan kunjungan raja-raja dan anggota kerabat, ketua-ketua negara, ketua-ketua kerajaan serta div-div kenamaan utama dari seluruh dunia. Kira-kira 2,000 tetamu jemputan khas menghadiri upacara bersejarah itu. Kali terakhir istiadat pertabalan Raja UK adalah 70 tahun lalu ketika Ratu Elizabeth II ditabal menjadi Ketua Negara UK pada 2 Jun 1953. Suasana di sekitar London dibanjiri orang ramai dari serata pelosok dunia untuk menyaksikan sendiri peristiwa bersejarah era moden ini. Malaysia dan ASEAN komited meneroka kerjasama dan perkongsian baru dalam bidang kewangan bersama Jepun. Selain itu, kolaborasi strategik ASEAN-Jepun juga boleh diperluas merangkumi pelbagai bidang, antaranya pembangunan infrastruktur, kerjasama pertahanan, pendidikan serta sains dan teknologi. Perkara itu dizahirkan Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan dalam ucap tama mesyuarat khas Menteri-Menteri Kewangan dan Governor Bank Pusat sempena ulang tahun ke-50 ASEAN Jepun. Berlangsung di Incheon, Korea Selatan, ia antara agenda sempena lawatan kerja 5 hari beliau bermula 1 Mei lalu. Beliau turut mewakili Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan ke mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan dan Governor Bank Pusat ASEAN Plus 3 ke-26. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menyifatkan lawatan kerjanya ke Australia berjaya memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan Australia. Beliau maklumkan perbincangan telah dibuat berkaitan ekonomi, sains dan teknologi, pendidikan, pertahanan dan keselamatan serantau menerusi mesyuarat tahunan Menteri Luar Negeri AFMM Malaysia-Australia kali kelima. Perbincangan dua hala itu menjadi platform penting di bawah deklarasi bersama kerjasama strategik atau Joint Declaration of Strategic Partnership JDSP antara Malaysia dan Australia. Mesyuarat tahunan itu juga dilaksana bagi membincangkan beberapa teras antaranya keselamatan serantau, ekonomi, sains, teknologi dan pendidikan. Saya juga telah pun diberikan taklimat khas berkaitan dengan kedudukan rantau di sebelah sini dan juga yang berada di kawasan Laut Cina Selatan, dan berdasarkan kepada taklimat-taklimat yang diberikan bahawa kita telah membuat keputusan untuk memastikan supaya dari segi kedudukan rantau perlu dipelihara dan terus dikekalkan keamanan dan kestabilan di kawasan yang berkenaan. Beliau turut mengadakan kunjungan hormat ke atas Tuan Yang Terutama Peter Malinauskas, MP Premier Australia Selatan yang ke-47 ketika berada di Adelaide. Dalam pertemuan itu, mereka bertukar pandangan mengenai pelbagai isu dua hala serta usaha mengukuhkan hubungan rakyat Malaysia dengan Australia Selatan. 8.6 juta rakyat seluruh negara memperoleh sumbangan tunai rahmah STR membabitkan peruntukan 8 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sumbangan itu dapat diteruskan apabila pimpinan kerajaan menjaga amanah dan tata kelola dalam pentadbiran pengurusan negara. Satu kontrak, satu balak, satu inci tanah tidak kita ambil dan tidak kita izinkan mana-mana pemimpin kerajaan perpaduan ambil. Dan ini rekod dalam sejarah kita. Beliau bercakap pada sambutan Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani di Permatang Pau. Untuk Pulau Pinang, 460,000 individu telah menerima STR melibatkan peruntukan 85.8 juta ringgit.
Susulan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memutuskan COVID-19 bukan lagi dikategorikan sebagai kecemasan kesihatan antarabangsa. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa menjelaskan pihaknya sedang membincangkan langkah perlindungan terkini dan akan diumumkan dalam masa terdekat. Buat masa sekarang ni kita nasihatkan dahulu dengan SOP yang seperti biasa, iaitu menjaga keselamatan diri, memakai pelitup muka kalau perlu, ya, terutamanya bagi mereka yang bergejala, dan kemudiannya menjaga kesihatan kebersihan diri juga. Itu buat sementara ni kita galakkan rakyat ataupun penduduk melakukan sedemikian sehinggalah insya-Allah nanti kita akan membuat kenyataan lah, sama ada kita akan juga memutuskan seperti mana yang diputuskan oleh WHO. Beliau yang ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Parlimen Sekijang berkata, meskipun jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan baru-baru ini meningkat, ia masih terkawal dan tidak membebankan perkhidmatan kesihatan. Susulan keputusan Jemaah Menteri pada Rabu lalu untuk melaksanakan rangkaian 5G melalui Digital Nasional Berhad DNB sehingga mencapai capaian 80% di kawasan berpenduduk di seluruh negara. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM akan mengadakan pertemuan dengan Ketua Pegawai Eksekutif CEO syarikat-syarikat telekomunikasi bagi mencari solusi kepada pelbagai isu berkaitan pelaksanaannya. Isunya sebelum ni bila kita sebut ada 96.92% liputan 4G di seluruh negara, realitinya tidak ada satu syarikat telco yang capaian rangkaian 4G-nya capai 96.92%. Dia sebenarnya adalah aggregate ataupun komposit semua syarikat telco. Beliau menyatakannya pada Majlis Ramah Mesra bersama pempengaruh media sosial di Museum Telekom Ibu Negara. Seramai 16,865 pencari kerja berjaya mendapatkan pekerjaan melalui Karnival Kerjaya dan portal My Future Jobs yang berlangsung di seluruh negara setakat 28 April tahun ini. Menurut pengurusi Lembaga Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Datuk Seri Subahan Kamal berkata pihaknya menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat menjelang akhir tahun. Berdasarkan rekod tahun lepas, seramai 295,044 pencari kerja berjaya memperoleh pekerjaan melalui perkhidmatan sama. Hari ini kita telah menyediakan hampir 7,500 peluang pekerjaan di mana banyak majikan telah datanglah. Majikan yang ada ni semua daripada semua jenis pekerjaan dan mereka pun turut serta dengan aspirasi kerajaan untuk membantu masyarakat ataupun anak-anak muda di peringkat akar bumi ataupun orang yang lain pun untuk mencari kerja. Beliau berkata demikian selepas pelancaran Karnival Kerjaya My Future Jobs Selangor yang berlangsung sehingga esok di Dewan Hamzah Kelang. Terdahulu, Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar melancarkan karnival tersebut yang turut dihadiri pengerusi Jawatan Kuasa Tetap, Pembangunan Sosioekonomi, Kebajikan Masyarakat dan Pemberdayaan Pekerja V. Gana Batirau dan Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. 21,000 unit kediaman tidak terjual di Johor melibatkan pelbagai kategori ditawarkan semasa Expo Perumahan Johor Julai nanti. Expo 4 hari di Johor Bahru melibatkan 40 pemaju perumahan merupakan strategi menurunkan jumlah kediaman tidak terjual di negeri itu. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, rumah ditawarkan bukan sahaja kepada bangsa Johor tetapi kepada rakyat negeri lain dan pembeli berpotensi dari Singapura serta Indonesia. Dan yang 500,000 ke atas, kita potensi untuk pekerja-pekerja Malaysia yang kerja kat Singapura dan pembeli-pembeli daripada Singapura. Itu fokus kita lah. Jadi maknanya Expo kali ini dia melibatkan berbagai kategori dan fokus kita ialah antaranya ialah untuk menurunkan property overhang negeri Johor ni. Beliau ditemui pemberita semasa Rumah Terbuka Aidilfitri di Kulai, Johor.
Sehingga tahun lalu, sebanyak 953,075 hektar tanah Rizab Melayu telah diwartakan di Perak. Jumlah ini jangka meningkat kerana 996.04 hektar lagi kawasan tanah Rizab Melayu sedang diwartakan Pejabat Tanah dan Galian PTG Perak. Ia akan diberi hak milik kepada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad menyatakan keluasan tanah tertentu yang dibatalkan status Rizab Melayu kerana pembangunan akan diganti dengan nilai setimpal atau keluasan tanah yang sama atau lebih. Pemansuhan tanah Rizab Melayu tidak boleh dibuat sewenang-wenangnya. Sebaliknya, perlu dilakukan untuk pembangunan kemudahan awam. Ini termasuk pembinaan hospital dan sekolah. Beliau turut memaklumkan usaha menambah jumlah tanah Rizab Melayu di Perak setiap tahun akan terus dipergiat. Pengembangan pameran Aeroangkasa dan Maritim Antarabangsa Langkawi 523 dalam bidang komersial tahun ini berjaya menarik lebih banyak penyertaan pempamer dan pelawat perdagangan berbanding 2019. Pada masa yang sama, seramai 45,000 pengunjung dijangka bakal menghadiri pameran Dwi tahunan itu. Semua booth-booth pameran semuanya telah dijual, hampir semuanya telah dijual penuh. Dan bilangan penyertaan daripada peringkat antarabangsa merupakan yang paling tertinggi di antara banyak-banyak tahun ini tahun ini dimaklumkan tertinggi. Jadi ucapan tahniah kepada pihak penganjur, Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Pengangkutan. 40% penganjuran adalah daripada sektor komersial di bawah Kementerian Pengangkutan. Sektor pengangkutan komersial merupakan sektor yang memerlukan kecekapan, kecanggihan dan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur semasa operasi. Sementara itu, orang ramai digalakkan menggunakan pelbagai mod pengangkutan awam untuk kelima 2023 pada 23 hingga 27 Mei ini. Ia sama ada menggunakan perkhidmatan seperti train, bas, teksi, e-hailing, ferry dan kapal terbang. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Hari Bertemu Pelanggan dan Karnival Kerjaya serta pameran mini dan pelepasan pertandingan 24 Hours Challenge 523 di KL Central. Penggunaan air secara berhemah disarankan sebagai persediaan awal menghadapi fenomena El Nino. Pada masa yang sama, pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN juga mencadangkan catuan bekalan air sekiranya perlu kepada operator air. Kita akan mencadangkan untuk catuan bekalan sekiranya perlu. Kalau kita nak berterusan dengan kadar yang minimum ataupun dengan jumlah air yang sedia ada yang sedikit, mungkin sukar. Mungkin kita boleh jadualkan semula 3 hari ada air, mungkin 1 hari kita hentikan. Ini akan merujuk kepada pelan daripada pihak operator itu sendiri, bagaimana mereka boleh selaraskan benda ini. Setakat ini, 6 empangan air yang terletak di Perlis, Kedah dan Pulau Pinang menunjukkan penurunan paras simpanan sumber air mentah. Operasi pembenihan awan juga dilaksanakan di 2 empangan di Pulau Pinang. Justru, semua pengendali operator air bersiap siaga dalam semua aspek bagi menghadapi fenomena El Nino yang diramal berlaku pada Jun hingga September ini. Turut siap siaga berdepan fenomena El Nino, lebih 10,000 sukarelawan dan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Kesiapsediaan turut merangkumi aspek logistik. APM turut memperkasa latihan dan kemahiran perubatan dalam kalangan anggota dan sukarelawannya. Menghadapi PKP pada 2020, banyak anggota kita.
Sementara itu, di Kedah, pembinaan Telaga Tiup melegakan penduduk kampung Bendang Seng di Pandang Terap. Ia dapat mengatasi masalah gangguan bekalan air yang sering menghantui penduduk. Masalah gangguan bekalan air telah lama berlaku dan semakin ketara 7 hingga 8 tahun kebelakangan ini. Pembinaan Telaga Tiup itu akan memberi keselesaan kepada penduduk kampung untuk melakukan urusan harian. Semua tabika dan taska kemas perlu menangguhkan semua aktiviti luar bilik darjah sekiranya cuaca terlalu panas. Aktiviti dilaksana juga perlu dipantau bagi mengelakkan kanak-kanak terdedah kepada cuaca panas bagi menjamin kesihatan mereka tidak terjejas. Kemas dalam kenyataan memaklumkan aktiviti fizikal lasak boleh dihadkan berikutan berisiko penyakit akibat cuaca panas. Selain itu, tadika dan taska juga perlu memastikan bekalan air bersih mencukupi dan menggalakkan kanak-kanak membawa air minuman sendiri. Kanak-kanak juga digalakkan mengambil air minuman dalam kuantiti sesuai bagi mengawal suhu badan. Semua tabika dan taska kemas dinasihat agar sentiasa mengikuti garis panduan aktiviti fizikal KKM serta perlu peka dengan perkembangan semasa fenomena jerbu di kawasan masing-masing. Buat julung kalinya, Parlimen Malaysia membuka pintunya kepada orang ramai selama 2 hari bermula hari ini. Program adalah platform terbaik untuk melihat lebih dekat institusi perundangan tertinggi negara selain mengetahui peranan ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dengan kehadiran yang begini ramai pada pagi ini, dapat kita serlahkan satu nas, iaitu legislative of the country is well supported by the people. Yakni badan legislatif, yakni parlimen, adalah mendapat sambutan daripada rakyat Malaysia. Pada perasmian Hari Terbuka Parlimen, Tan Sri Dr. Rais turut melancarkan buku bertajuk Parliament of Malaysia, Pillar of the Nation's Democracy. Pelbagai aktiviti disusun, antaranya pelbagai pameran, persembahan kebudayaan, demonstrasi dan pertandingan sukan tradisional. Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin berkenan berangkat ke majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Persatuan Veteran RTM PVRTM di Angkasa Puri, Kota Media. Ketibaan baginda pada pukul 10.30 pagi disambut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil dan Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman. Baginda yang juga merupakan penaung diraja PVRTM berkenan meluangkan masa selama 2 jam. Majlis yang dihadiri hampir 300 ahli dari seluruh negara itu dibuat setelah hampir 3 tahun ditangguhkan berikutan pandemik COVID-19. Sebelum berangkat pulang, baginda turut menyampaikan sumbangan Aidilfitri kepada 20 ahli persatuan dan meraihkan hari kelahiran bersama ahli PVRTM yang hadir. PVRTM ditubuhkan sejak 1995 dengan keahlian daripada kalangan pesara RTM. Sementara itu, pada majlis yang sama, Fahmi mengumumkan pemberian geran sebanyak RM30,000 kepada PVRTM. Saya harap dengan sumbangan geran ini akan dapat bukan hanya melancarkan dari segi beberapa aktiviti yang ingin dilakukan, tapi kita akan teliti beberapa permohonan daripada pihak PVRTM, termasuklah isu mungkin pejabat dan apa sinergi yang boleh kita capai di pihak kementerian dan juga PVRTM dan juga RTM itu sendiri, supaya seperti yang saya sebutkan tadi, pengalaman, kepakaran, kemahiran yang ada di kalangan veteran-veteran ini dapat kita manfaatkan. Beliau turut menyarankan agar PVRTM dapat menganjurkan kursus serta bengkel bagi membentuk generasi muda media beretika tinggi bagi membantras penyebaran berita palsu. Majlis Aidilfitri Pengasih di Ibu Negara meriah dengan kehadiran lebih 1,000 pengunjung. Ini peluang terbaik mengeratkan ukhuwah warga pengasih sedia ada dan bekas klien Pusat Rawat Pulih Penagihan Dadah itu. Alhamdulillah, dengan adanya penyertaan bekas-bekas klien ataupun klien-klien yang mungkin menjalani pemulihan di dalam komuniti, ini akan membolehkan mereka berjumpa semula dengan rakan-rakan mereka yang telah pulih
berjumpa dengan mentor-mentor, ya. Kita dapati ada beberapa mentor yang saya kenal hadir pada hari ini, di mana ini akan mengeratkan semula silaturahim yang telah lama terpisah apabila mereka kembali kepada masyarakat dan juga berjumpa dengan keluarga. Program dijayakan 9 cawangan pengasih negeri. Jelajah ikon madani, anjuran Jabatan Komunikasi Komuniti di 6 buah universiti bukan medan berpolitik tetapi medium untuk menjelaskan dasar kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Malaysia Madani kepada mahasiswa. Ketua Pengarah JKOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof berkata, JKOM dengan kerjasama Yayasan Prihatin Nasional Prihatin berperanan menjelaskan serta mempertahankan dasar kerajaan selain menghubungkan kerajaan dengan mahasiswa dan rakyat. JKOM masuk ke universiti bukan untuk berpolitik. JKOM datang ke UiTM atau mana-mana universiti kemudiannya dan selepas ini adalah untuk menjelaskan dasar-dasar kerajaan, untuk menjelaskan Malaysia Madani, bukan untuk berkempen supaya menyokong parti A atau parti B. JKOM tahu di mana batas-batas yang boleh dimainkan. Beliau merasmikan jelajah ikon madani di kampus UiTM Rembau. Program itu menampilkan pengacara terkenal Datuk Aznil Nawawi sebagai ikon madani. Siri jelajah JKOM selepas ini akan diteruskan di Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang dan Selangor serta turut merancang ke Sabah dan Sarawak. Cuba mengelak ditahan imigresen, seorang warga asing patah kaki selepas terjun ke gaung. Dalam serbuan di sebuah penempatan di kampung Masjid Sekambut pukul 2.05 pagi. Seramai 70 orang pendatang asing tanpa izin parti termasuk 6 orang kanak-kanak dicekup. Pengarah Imigresen Kuala Lumpur Samsul Badrin Mohsin yang mengetuai serbuan berkata operasi tersebut melibatkan 77 anggota. Serbuan dibantu beberapa anggota Jabatan Pendaftaran dan Agensi Pertahanan Awam. Kesemua parti terdiri daripada warga Indonesia dan Bangladesh berusia antara 2 hingga 56 tahun ditahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen kerana tidak memiliki dokumen sah dan Seksyen 15-1-C kerana tinggal lebih masa. Kesemua mereka dibawa ke depo Imigresen Bukit Jalil. ...79 penumpang berdepan detik cemas apabila feri yang dalam perjalanan dari Pulau Redang ke jeti Taman Tamadun Islam Kuala Terengganu terbakar. Maritime Rescue Sub-Center Kuantan menghantar 2 aset ke lokasi kejadian. Kesemua mangsa berjaya dipindahkan ke lokasi selamat. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kebakaran sedang disiasat. Operasi mencari dan menyelamat 3 kru kapal MT Pablo yang masih hilang selepas kapal itu terbakar pada Isnin lalu ditangguh sehingga petunjuk baru ditemukan. 2 kru kapal yang hilang dikenal pasti warga India, manakala seorang lagi warga Ukraine. Kapal tangki MT Pablo berdaftar di Gabon, Afrika terbakar 50% pada kedudukan 37.5 Batu Nautika Timur Laut, Tanjung Sedeli, Kota Tinggi. Perkembangan Sukan SEA Kemboja 2023. 2 atlet karate negara, Si Syahmalarani dan Prem Kumar melakar kejayaan cemerlang selepas menyumbang 2 pingat emas buat Malaysia semalam. Juara bertahan Si Syahmalarani memenangi emas sulung negara dengan menumpaskan atlet Filipina Juna Suki Villanueva dalam acara Komite Wanita bawah 50 kg. Emas kedua negara kemudian hadir menerusi atlet lelaki negara S. Prem Kumar menudukkan atlet Thailand Chanpet Setapong dalam acara Komite bawah 55 kg. Turut cemerlang atlet berbasikal Bukit Negara Nur Ashira Zainal Abidin yang menyumbang pingat perak menerusi acara individu cross country Olimpik. 2 atlet lari berhalangan negara Wan Atira Hidayah dan Yung Wei Teng yang paling awal turun semalam masing-masing menyumbang 1 pingat gangsa buat kontijen negara. Menteri Belia dan Sukan Hena Yeoh berbangga dengan pencapaian keseluruhan ditampilkan atlet negara yang berjaya menuai 2 pingat emas setakat ini menerusi sukan karate. Beliau yang hadir sendiri ke venue kejohanan di Kemboja memuji semangat juang ditampilkan ke semua atlet negara memburu kilauan pingat.
Atlet negara bakal turun memburu pingat emas seterusnya. Bermula dengan skuad kriket lelaki yang akan berdepan tuan rumah Kemboja awal pagi nanti. Skuad bola sepak bawah 22 tahun negara menghadapi misi sukar dalam kempen Sukan SEA Kemboja 2023 selepas tewas kepada finalis edisi lalu Thailand dengan keputusan 0-2 dalam saingan kumpulan B. Anak buah L. Vararson beraksi dengan baik selepas berjaya mempertahankan gawang daripada dibolosi pada babak pertama. Namun situasi berkenaan berubah pada babak kedua hasil larian Anand Yok Sangwal yang bijak memperdaya pertahanan Harimau Melaya dan melepaskan rembatan deras untuk gol pembukaan pada minit ke-73. Gawang Syekh Izan bolos lagi 11 minit kemudian menerusi jaringan Yot Sakon Burafa sekaligus mengesahkan kemenangan 2-0 Thailand mengatasi skuad negara. Skuad negara akan berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi ketiga kumpulan Isnin ini. Tidak dapat untuk menghalang jaringan yang kedua. 66 atlet kelahiran Johor yang bertanding di Sukan SEA Kemboja menerima bantuan RM1,000 untuk kegunaan mereka sepanjang kejohanan Dwi tahunan itu. Exco Johor Muhammad Hairi Mat Shah berkata, bantuan melibatkan pelbagai jenis sukan termasuk renang, perahu, layar dan olahraga. Bantuan kali ini memadai dengan apa yang mereka bantu bagi menaikkan nama negara maupun bagi negeri Johor. Dan insya-Allah jika tidak ada minta pada 15 hingga 17, 18 hari bulan ini saya dan ada rombongan kerajaan negeri juga akan memberi sokongan kepada atlet-atlet. Jelas Muhammad Hairi, durian runtuh kepada atlet yang melakar kejayaan dalam Tamasya Dwi tahunan itu akan ditentukan selepas kejohanan berakhir. Beralih ke perkembangan sukan para, Tamasya Para ASEAN edisi ke-12 yang berlangsung pada 3 hingga 9 Jun di Kemboja akan menjadi medan ujian atlet para sebelum menghadapi Tamasya Paralimpik Paris 2024. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM Datuk Seri Megati Syariman Zaharuddin berkata sebanyak 145 atlet para sudah bersedia untuk menyertai 13 acara yang dipertaruhkan oleh tuan rumah Kemboja. Jelas beliau, sasaran bagi kontingen para akan diumumkan dalam masa terdekat. Alhamdulillah persiapan adalah memang persiapan kami dah mula 6 bulan lepas daripada selepas Solo kita berehat seketika dan kita continue kita berlawan hari ini dan saya percaya dengan atlet yang muda atlet yang sama di Solo kita mungkin boleh dapat capai lebih daripada di Indonesia dan kali ini memang atlet-atlet baru atlet muda talent development kami yang sangat saya boleh membanggakan. Nanti this is the next generation pelapis kita pada masa depan dan untuk lagi dua Paralimpik cycle lagi insya-Allah. Beliau berkata demikian kepada media di Kuala Lumpur. Paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Saya Sahih Samsudin. Salam Malaysia Madani.